Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan tahun 6, Unit 4, Kisah si Penagih. Baiklah, buka buku teks pendidikan kesihatan tahun 6, muka surat 21. Syah menyediakan projek filem pendek yang memaparkan rentetan kisah seorang penagih. Kita lihat satu persatu ya. Semasa ia kecil, dia tidak mendapat perhatian yang sewajarnya daripada kedua ibu bapa. Masing-masing sibuk dengan hal masing-masing. Apabila dia remaja, dia mula terpengaruh dengan pengaruh yang tidak baik daripada rakan sebaya. Tengok tu, dah mula merokok. Dia juga selalu ponteng sekolah. Dalam diam-diam, dia mencuri wang ibunya ketika ibu sedang sakit. Dia mula terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Akhirnya, dia ditangkap polis. Dia terlantar kesakitan dan menghidapi penyakit AIDS akibat daripada perbuatannya yang menagih dadah. Dan akhirnya, dia meninggal dunia dalam usia yang muda. Berdasarkan paparan kisah ini, nyatakan cara menangani situasi berisiko tersebut. Adik-adik, jika kita ada masalah, kita perlulah berjumpa dengan guru kaunseling di sekolah bagi mendapatkan bantuan. Jangan sekali-kali bergaul dengan rakan sebaya yang memberi pengaruh yang tidak sihat kepada diri kita. Sekarang, kita tengok contoh pelbagai jenis dadah. Yang pertama, opiat. Keburukan opiat, ia menekan dan memperlahankan sistem saraf tunjang. Contoh opiat seperti candu, morfin, heroin, kodein, opiat dan sintetik. Seterusnya, ganja. Keburukan ganja, ia adalah merupakan satu bahan yang sangat kompleks dan mengandungi 421 jenis bahan kimia. Contoh bagi ganja adalah seperti kanabis, hashis dan minyak hashis. Contoh dadah lagi adalah seperti halusinogen. Keburukannya, ia mengubah pencerapan diri pandangan visual dan menyebabkan ilusi. Contoh bagi halusinogen adalah seperti LSD, DMT, PCP, meskalin dan psilocybin. Perangsang juga adalah merupakan sejenis dadah. Keburukannya, ia adalah merupakan bahan kimia psikoaktif yang boleh merosakkan saraf. Contoh perangsang adalah seperti amfetamin, kokain, metamfetamin ataupun syabu dan pil ekstasi. Dadah jenis lain adalah seperti penenang. Ia memperlahan atau menghentikan fungsi-fungsi tubuh. Contoh seperti sedatif, tranquilizer, alkohol, GHB dan ketamin. Dadah seperti ubat-ubatan dan bahan-bahan lain juga boleh menyebabkan kerosakan otak dan organ dalaman lain. Contoh dadah jenis ini adalah seperti steroid, daun ketum, pil kuda, naspan, ubat tidur dan inhalen lain. Adik-adik, sesal kemudian tidak berguna. Buka buku teks muka surat 24. Sempena minggu anti dadah di sekolah,
Del telah menulis sepucuk surat kepada seorang bekas penagih dadah di sebuah pusat pemulihan dadah. Surat balasan yang diterima oleh Del telah dipamerkan pada papan pameran. Kepada adik yang prihatin, terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman hidup abang. Pertanyaan adik sungguh menyentuh perasaan abang. Kalaulah masa boleh diundur semula, abang pasti akan mengelak situasi-situasi yang telah mendorong abang kepada penyalahgunaan dadah. Keluarga abang dulunya sangat bahagia, sehingga pada satu hari, ayah abang terlibat dengan rasuah dan dia telah dipecat dan keluarga abang hilang punca pendapatan. Ibu bapa abang kerap bertengkar. Hubungan keluarga abang menjadi renggang. Ayah kelak menghilangkan diri. Ibu pula sentiasa sibuk dengan perniagaan di warungnya. Abang anak tunggal. Tiada teman untuk meluahkan perasaan. Abang juga segan meminta tolong daripada kawan baik dan juga guru di sekolah. Abang mulai melepak dengan remaja tidak bersekolah. Kemudian, abang mencuba benda-benda yang tidak elok. Pada mulanya, abang cuba menghisap rokok. Selepas itu, abang menghidu gam pula. Akhirnya, abang terperangkap dengan penyalahgunaan dadah. Abang menyesal adik, kerana dadah, abang mencuri, meragut dan memecah masuk rumah orang. Keluarga abang tahu, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Abang sudah berani melawan mereka. Beberapa tahun abang terperangkap dalam dunia hitam ini. Akhirnya, abang ditangkap dan dihantar ke pusat pemulihan dadah. Mulanya abang hidup amat perit di sini. Namun, abang bersyukur kerana menemukan jalan kembali. Pesan abang, jangan sesekali terpedaya dengan perangkap dadah. Sayangi diri dan keluarga. Abang Is. Baiklah adik-adik, berdasarkan surat Abang Is ini, kenal pasti faktor-faktor yang mendorong ke arah penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Adik-adik, kita hendaklah bertindak dengan bijak supaya dapat mengelak diri daripada terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Kita lihat petikan ini ya. Hai Faizal, macam mana? Jadi ke petang ni? Aku tak mahu Adam. Kau ni pengecutlah Faizal. Cuba dahulu. Kalau tak suka, baliklah. Aku takkan sentuh benda haram tu, Adam. Jangan ganggu aku. Aku tahu, kau tu sembahyang tak tinggal. Hubungan keluarga pun rapat. Guru-guru sayangkan kau. Belajar pun pandai. Tapi hidup kau tu bosanlah. Jomlah, sekali ini saja. Aku minta maaf Adam. Walaupun kau kawan aku sejak kecil, tapi aku tak mahu terjebak dengan najis dadah durjana. Bertaubatlah Adam. Masih belum terlambat. Jangan hancurkan masa depan kau. Baiklah adik-adik, daripada petikan ini, kita tahu kita perlu tolak segala ajakan dengan tegas dan berhemah. Baiklah, di sini ada borang cadangan menangani penyalahgunaan dadah. 2 cadangan telah diisi. Cadangan pertama, berani menolak ajakan negatif rakan sebaya, dan cadangan kedua, tidak bergaul dengan remaja bermasalah atau tidak dikenali. Tugas kamu, isi 3 lagi cadangan bagaimana untuk menangani penyalahgunaan dadah. Adik-adik, ingat ya, dadah membawa padah. Katakan tidak pada dadah. Sekian saja dari saya. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih kerana menonton.
Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.